Uh, InsyaAllah kita boleh mula slow-slow. Sementara kita menunggu kawan kita Ahmad Muhammad Paku Imam. Ya betul, Paku Imam. InsyaAllah hari ini kita baca Paku Imam surah 20. Masuk tajuk baru tajuk baru ataupun rukun iman yang kedua. InsyaAllah malam ni pagi ni kita akan sambung tajuk baru. Kita dah habis dah tajuk yang penting ataupun kandungan utama kitab kita ini, iaitu perbincangan berkaitan dengan ciri ketuhanan. 13 sifat ketuhanan dah settle. Itu rukun iman yang pertama. InsyaAllah kita akan sambung rukun iman yang kedua. Berbaki lebih kurang ada 5 rukun iman lagi. Kitab kita ini dia membincangkan berkaitan dengan pendetailan tentang 6 rukun iman setiap satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Jadi pertama sekali alhamdulillah kita pagi ini seperti biasa kita diberi kesempatan dan peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan aktiviti mingguan kita setiap hari Sabtu. Kita jam 10, hari ini lewat sikit mula, kita baca kitab Paku Imam, anjuran kawan-kawan kita, geng-geng anak muda dari Ceras Baru. Baik, kita akan sambung muka surat 20 tuan-puan. Bagi kawan-kawan yang ada kitab Paku Iman, boleh buka muka surat 20, iaitu perenggan di bawah sekali soalun, perenggan bawah sekali baris 5 dari bawah soalun. Macam mana percaya dengan malaikah. Kita akan bincang beriman kepada malaikah. Beriman kepada malaikah. Bagaimana cara kita nak beriman kepada malaikah? Apa pengetahuan dan ilmu yang kita mesti tahu untuk pastikan kita beriman, kita boleh beriman, kita boleh percaya, kita boleh pegang. Kita nak percaya mesti ada benda. Kita nak pegang dan hati kita mesti ada benda. Pegangan ataupun kepercayaan itu dipanggil iman. Iman merujuk kepada kepercayaan ataupun benda yang kita percaya dalam hati kita. Benda yang kita percaya itu ialah benda yang kita tahu, benda yang kita faham, benda yang kita nampak dengan hati kita. Jadi kita pegang benda yang kita percaya itu ataupun kita percaya benda yang kita faham itu. Jadi itulah dia iman. Ataupun dalam bahasa lain tuan-puan dipanggil aqaid ataupun aqidah. Aqaid pegangan ataupun akidah. Pegangan ini dia merujuk kepada apa? Sama. Merujuk kepada benda yang kita pegang. Benda yang kita pegang itu, sebelum kita pegang dalam hati kita, kita mesti tahu, kita mesti faham, barulah kita boleh pegang. Jadi tajuk yang kita nak bincang ini tuan-puan berkaitan dengan cara untuk kita beriman, cara untuk kita percaya, cara untuk kita pegang, berkaitan dengan malaikah, salah satu makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia merupakan rukun iman yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, su'alun. Gaya bahasa yang dibuat oleh tuan guru kita ini dalam bentuk soal jawab. Su'alun, macam mana percaya? Macam mana percaya dengan malaikah? Macam mana percaya dengan malaikah? Lagu mana nak percaya dengan malaikah ni? Apa benda yang perlu kita tahu? Tu maksudnya. Sebelum kita percaya, sebelum kita nak beriman, sebelum sebelum kita pegang, mesti kita kena tahu dari sudut dalam konteks makhluk yang Allah cipta ni, yang kita panggil malaikah. Apa benda yang kita kena tahu? Itu maksud dia. Jawabnya jawab soalun, iaitu, ni jawab dia, iaitu wajib
atas tiap-tiap mukallaf. Ini wajib ini merujuk kepada wajib syara'. Wajib syara', sebab tu mana kita kenal wajib syara' bukan wajib akal, kita boleh kenal dengan gaya bahasa yang digunakan oleh para ulama, iaitu wajib atas. Apabila berguna wajib atas merujuk kepada paksaan atas setiap mukallaf. Dan wajib syara', ketetapan yang digubal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang mesti kena buat. Wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya ataupun beriman dan i'tiqad dan pegang dan berpegang. Percaya dan i'tiqad itu yang jazam, secara tetap, tidak berganjak, tak bergoyang. Itu dia panggil jazam. Buatlah macam mana pun, paksalah macam mana pun, iman kita tetap jazam, tetap tidak berganjak, tetap tidak bergoyang, walau apa pun berlaku. Itu dipanggil jazam. Iman kita, dia panggil kunci, dia panggil paku. Tu paku iman tu. Apabila kita faham, tuan-puan, berkaitan dengan ciri ketuhanan, kita pegang sungguh-sungguh, tidak akan terungkai apapun berlaku. Itu dia panggil jazam. Tetap tidak berubah, tetap tidak berganjak walaupun sedikit. Kita tidak akan patah balik. Apabila kita kata malaikat ini, ciri-cirinya begini, satu makhluk Allah Ta'ala yang dibuat daripada nur, dan dia mempunyai ciri-ciri yang berikut. Yang kita akan bincang sekejap lagi, ciri-ciri malaikat, tugas-tugasnya, bilangannya. Kita tidak akan ubah. Itu dia panggil jazam. Iman secara jazam. Macam mana? Bahawa seada bagi Allah itu. Ini beriman. Cara kita nak pegang. Bahawa ada bagi Allah itu beberapa banyak malaikat. Ini dia panggil secara pegangan malaikat, beriman kepada malaikat dalam dua bentuk. Yang pertama secara umum, yang kedua secara tafsil, secara detail. Secara umum, kita tahu berkaitan dengan malaikat itu, ada bagi Allah itu beberapa banyak malaikat. Banyak malaikat ini tanpa kita mengetahui secara spesifik bilangan yang sebenar, melainkan Allah sahaja yang tahu. Itu secara umum. Adapun secara tafsil, secara detail, secara terperinci, wajib atas kita mengetahui bilangan hanya 10 malaikat sahaja. Yang wajib kita tahu secara detail, secara tafsil, tentang ciri-ciri dia dan tugas-tugasnya. Hanya 10 bilangan sahaja. Ini secara umum. Secara umumnya kita wajib pegang dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala ini ada beberapa banyak malaikat. Mereka itu jisim yang latif. Ini kejadian. Kita akan buat rumusan sekejap lagi, tuan-puan. Sekejap lagi kita akan buat rumusan ciri-ciri dia. Ini kita baca dulu ciri secara sepitah lalu, kemudian kita akan rumus perinciannya. Dia ada beberapa ciri. Pertama, mereka itu malaikat jismun latifun. Jismun, yakni jisim yang latif. Yang sifat bagi jisim tu, yang latif, yang dijadikan dia akan malaikat itu ataupun jisim latif itu daripada nur. Ini ciri yang pertama. Malaikat ini dia dijadikan daripada cahaya. Dijadikan daripada cahaya, dan dia termasuk dalam kategori yang kita panggil jisim yang latif. Adapun kita ni, manusia ini juga jisim yang kita dah belajar dulu, tuan-puan. Ciri-ciri makhluk ni dia ada lebih kurang 10 nama merujuk kepada makhluk. Ada kita panggil jirim, ada kita panggil jisim, ada kita panggil arak, ada kita panggil makhluk, ada kita panggil alam, ada kita panggil mungkin. Kita panggil mungkin. Itu kita dah bincang sebelum daripada ini. Lebih kurang ada 10 nama merujuk kepada panggilan yang digunakan kepada makhluk. Baik, dia malaikat ini termasuk jisim. Manusia pun jisim, malaikat pun jisim. Tapi beza dia, kalau manusia dipanggil jisim yang kasif, yang kasar. Tetapi malaikat ini dipanggil jisim yang latifun, yang halus. Kejadian yang lebih halus. Sebab tu dipanggil makhluk yang halus. Jin juga jisim yang latif.
dijadikan daripada unsur yang lembut, unsur yang halus. Dipanggil jisim yang latif. Baik. Okey, yang pertama. Mereka itu hamba Allah Ta'ala. Baik. Jadi, perbezaan tuan-puan di antara 3 makhluk ini ataupun 4 makhluk ini, ataupun detailnya ada 5 makhluk ini. Yang pertamanya adalah manusia. Pertama manusia ini kita panggil jisim yang kathif, jisim yang kathif, yang kasar. Sebab tu yang kasih ni maksud yang kasar ini yang boleh didetek dengan panca indera. Itu dia panggil manusia. Sebab tu manusia ini tuan-puan, dia berada pada alam syahadah. Alam syahadah, iaitu alam malak ataupun alam syahadah. Alam yang boleh dikesan melalui panca indera. Dipanggil alam syahadah ini. Syahadah merujuk kepada alam yang boleh dikesan dengan panca indera. Boleh didengar, boleh dilihat, boleh dicium, boleh disentuh. Itu dipanggil alam manusia. Batu manusia ini dipanggil alam, dipanggil jisim yang kathif, jisim yang kasar. Saya boleh tengok tuan-puan boleh tengok saya boleh dengar suara tuan-puan boleh dengar suara saya, dan kita boleh detect benda-benda sekitar kita ini melalui panca indera kita. Itu dipanggil alam kita, alam manusia, iaitu alam syahadah, alam kasar, alam yang boleh dikesan melalui panca indera. Yang kedua, jin ini juga dia panggil jisim, tetapi jisim yang latif, jisim yang halus, lebih halus daripada kejadian manusia. Kenapa? Kerana jin dibuat ataupun dijadikan daripada api. Lebih halus daripada kejadian manusia. Sebab itulah alam jin dia dipanggil alam yang kedua selepas daripada alam syahadah, iaitu alam malakut. Alam jin ini kita panggil alam malakut, iaitu alam yang tersembunyi daripada panca indera. Alam yang gaib, alam yang tersembunyi, alam yang halus daripada pandangan ataupun daripada alam syahadah, daripada alam daripada panca indera kita. Tu dia panggil alam yang tersembunyi daripada panca indera. Tak boleh tengok alam jin. Kenapa? Kerana dia lebih halus daripada alam kita. Sebab tu dia panggil alam malakut. Yang ketiga tu masuk yang ketiga perbicaraan kita ini, iaitu alam yang ketiganya ialah alam, nama dia ialah alam pertama alam syahadah, alam manusia. Yang kedua ialah alam malakut, iaitu alam jin, dan yang ketiganya ialah alam malaikah. Yang ketiganya alam malaikah yang kita bincang hari ini, yang kita panggil alam jabarut. Alam jabarut, alam malaikah, iaitu alam yang tersembunyi daripada alam yang tersembunyi daripada apa tuan-puan? Daripada alam jin dan tersembunyi daripada alam manusia. Ya, dia dua kali tersembunyi. Dia lebih halus, 2 kali kejadian dia lebih halus, iaitu dia tersembunyi alam malaikah ini. Dia 2 kali gaib dia panggil. Alam tersembunyi daripada alam jin dan tersembunyi daripada alam syahadah, iaitu alam manusia. Maknanya manusia tak nampak malaikah kerana lebih halus daripada manusia, dan jin juga tak nampak malaikah. Kenapa? Kerana dia lebih halus kejadiannya daripada jin. Boleh faham tuan-puan? Jadi alam malaikah yang kita bincang hari ini, dia berada pada alam yang ketiga, alam jabarut, iaitu alam yang gaib ataupun alam yang tersembunyi daripada alam jin dan daripada alam manusia. Dia 2 kali tersembunyi. Dia panggil alam 2 kali gaib, 2 kali tersembunyi. Dan ada alam yang lebih halus kejadian dia, walaupun latif. Malaikat ni dipanggil jisim yang latif, jisim yang lebih halus daripada kejadian jin. Dan ada lagi lebih halus daripada kejadian malaikat, yang kita panggil alam apa? Yang kita panggil alam lahut. Alam lahut iaitu alam yang tersembunyi daripada pandangan malaikat dan tersembunyi daripada pandangan jin dan tersembunyi daripada pandangan manusia. Nampak tuan-puan? 3 kali gaib.
3 kali tersembunyi. Dia lebih halus kejadian dia daripada 3 alam. Lebih halus kejadian daripada manusia, lebih halus kejadian daripada malaikat biasa, lebih halus kejadian daripada jin, lebih halus kejadian daripada manusia. Siapa dia? Inilah dia dipanggil Jibril alaihi salam. Kejadian malaikat Jibril lebih special daripada malaikat lain, walaupun kesemuanya itu dinamakan jisim yang latif, jisim yang halus, jisim yang lembut, walaupun sama malaikat status dia, tetapi dia lebih halus lagi daripada malaikat lain kejadian dia. Sebab itu Jibril alaihissalam tidak dapat dipandang oleh malaikat biasa. Malaikat biasa tak nampak Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena di kejadian Jibril alaihissalam lebih halus, lebih gaib daripada malaikat lain. Itu dia panggil alam yang keempat. Dan alam yang kelima yang terakhir selalu saya sebut dalam Isra' Mi'raj ni, saya selalu kupas tuan-tuan bab alam ini kerana dia ada kaitan dengan Nabi kita. Dan alam yang terakhir dia panggil alam azamut. Alam lahut Jibril. Alam lahut tu Jibril, alam jabarut itu malaikat biasa, dan alam malakut itu jin, dan alam manusia dipanggil alam syahadah ataupun alam malak, alam syahadah. Yang terakhir tuan-puan, alam yang lebih halus iaitu nama dia ialah alam azamut ataupun azamat ataupun alam mustawa. Ini merujuk kepada Nabi kita sahaja boleh berada pada alam ini. Cuma Nabi kita boleh nampaklah sebab dia kombinasi di antara manusia dan unsur-unsur lain, unsur-unsur cahaya. Specialnya Nabi kita ini, dia boleh berada alam yang tersendiri. Dia kelas yang tersendiri yang tidak sama dengan orang lain. Sebab Nabi kita dia boleh hidup semua alam. Nabi kita boleh berada pada alam syahadah, dan Nabi kita dia boleh berada pada alam yang tertinggi mustawa, iaitu alam yang tidak boleh ditembusi oleh keempat-empat alam. Alam mustawa ni Nabi kita sahaja yang boleh berada pada alam ini. Tidak lagi manusia biasa tidak boleh berada pada alam ini, jin tidak boleh berada pada alam ini, malaikat biasa tak boleh berada pada alam ini, dan Jibril yang special tidak boleh berada pada alam ini. Hanya seorang sahaja makhluk yang paling istimewa, paling mulia, iaitu Nabi kita yang boleh berada pada alam yang khas, alam yang special hanya untuk Nabi kita, dipanggil alam azamut ataupun a'zam ataupun kita panggil alam mustawa. Baik, settle tuan-tuan. Itu ringkasan ataupun info tambahan saja sebagai tambahan kepada kita berkaitan dengan alam-alam, perbezaan di antara makhluk yang Allah cipta. Mereka itu ciri seterusnya, hamba Allah yang Allah peliharakan mereka itu. Ini ciri yang kedua. Sekejap lagi kita akan buat rumusan ciri-ciri dia, iaitu ciri kedua, mereka itu segala malaikat itu dia maksum. Hamba Allah Ta'ala yang Allah pelihara, Allah jaga mereka itu malaikat daripada mengerjakan barang, ini perkara yang Tuhan tegah. Allah pelihara segala malaikat ini, dia tidak akan melakukan perkara, dia tidak akan melakukan perkara yang dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi suci mereka itu para malaikat. Suci tu bayan. Suci itu daripada sifat manusia. Dia bersih daripada unsur-unsur ataupun perangai-perangai ataupun tingkah laku manusia. Dia tidak ada sifat kemanusiaan. Malaikat ini dia tidak memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Kenapa? Kerana dia tidak ada nafsu. Maka tiada mereka itu. Maka tu dia panggil tafriq bagi kata ciri kedua. Ciri kedua ni malaikat ini hamba Allah. Hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun bahasa mudah kita panggil hamba Allah yang maksum, yang tidak mengerjakan segala kesalahan, hanya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka perincian dia yang kata dia ni orang yang maksum, tak melakukan kesalahan dan dia tidak bersifat dengan sifat kemanusiaan, maka tafriq perincian, maka tiada mereka itu malaikat makan atau minum. Mereka tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Kerana makan minum ini ciri ataupun sifat kemanusiaan yang ada pada manusia. Dan tiada lena, dan malaikat tidak pernah tidur. Malaikat ni tidak pernah lena. Kita je yang lena ni. Kerja kita lena je.
dan tiada diperanakkan. Malaikat ni dia tak beranak dan dia tidak diperanak. Tak ada siapa pun yang melahirkan malaikat. Dan malaikat juga bukan jenis melahirkan. Dan tiada diperanakkan dan tiada beranak, tiada melahirkan. Dan tiada lelaki dan tiada perempuan. Dan tiada mereka itu bersyahwat. Tiada mereka itu malaikat bersyahwat. Apa dia syahwat? Yakni ni yang dikendaki dengan syahwat tu apa dia? Tiada keinginan pada berkahwin. Malaikat ni dia tidak ada syahwat. Dia tidak ada nafsu nak makan, nak minum, nak tidur. Tidak ada nafsu nak berkahwin. Maka nyatalah, apabila kita tahu ciri malaikat tu, penting nak kena tahu ciri malaikat tuan-puan. Kenapa? Di sini. Apabila kita tahu ciri malaikat, ciri dia maksum, dia tidak pernah melakukan kesalahan, dia hanya melakukan ketaatan kepada Allah kerana dia tidak ada ciri-ciri kemanusiaan pada malaikat. Apabila kita tahu dia tidak ada ciri kemanusiaan, dia tidak ada sifat kemanusiaan, tak makan, tak minum, tak tidur, tak beranak, maka nyatalah bohong. Apabila kita tahu ciri, barulah kita tahu bahawa satu-satu isu yang dimainkan oleh orientalis, kita boleh tahu ini pembohongan yang besar. Mana dia? Nyatalah bohong dan sesat. Bohong ini tak betul dan sesat orang yang berkata Harut dan Marut itu malaikat. Ada Israiliyat, Yahudi mengatakan bahawa Harut dan Marut itu malaikat. Sebab tu ada kepercayaan di kalangan setengah kumpulan mengatakan malaikat juga melakukan kesalahan. Ini bahaya. Dia ni sebuah kepada malaikat. Dia kata kalaulah manusia pun boleh lalai, manusia pun boleh melakukan kesalahan, tersalah, biasa saja dia kata. Kerana kita manusia, malaikat yang maksum pun boleh melakukan kesalahan. Malaikat yang maksum pun boleh melakukan kesalahan. Ini ayat-ayat yang tak betul tuan-puan. Ini sebuah kepada malaikat. Dahlah dia kata malaikat maksum, tiba-tiba dia kata melakukan kesalahan. Kalau maksum ini, dia tak akan melakukan kesalahan. Kerana maksum ini dipelihara. Dia itu dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada melakukan kesalahan. Itu maksud maksum. Ini antara pembohongan yang nyata. Yang mengatakan bahawa Harut dan Marut itu malaikat. Yang turun ke bumi mengajar ilmu sihir. Malaikat yang bernama Harut dan Marut ini, kata mereka Harut Marut ni malaikat yang diutuskan turun ke bumi mengajar ilmu sihir. Dan Harut dan Marut ini berzina dengan perempuan. Maka diazab akan kedua-duanya ini Harut dan Marut hingga hari kiamat. Maka inilah yang dicerita oleh Yahudi. Ini pembohongan Yahudi. Dan yang sebenarnya, yang cerita sebenarnya bukan begitu. Cerita sebenarnya, Harut dan Marut bukan malaikat yang diutuskan ke bumi untuk mengajar ilmu sihir sehingga berzina dengan perempuan. Tidak. Dan kata setengah ulama, ini yang sebenarnya, Harut dan Marut itu manusia bukan malaikat. Maka dinamakan malaikat ini kenapa? Kerana solehnya. Kerana Harut dan Marut ini setengah pendapat yang menakalkan, yang menceritakan Harut dan Marut ini asalnya dia seorang yang soleh. Kerana kesolehannya, watak dia, sikap dia, ciri dia, orang yang bagus, orang yang soleh, sehingga dia dinamakan seperti malaikat. Sehingga dia seolah-olah dipanggil malaikat, tetapi bukan malaikat. Dia ini manusia biasa. Orang yang soleh, bagus dan solehnya dia seperti malaikat. Maka dinamakan malaikat kerana solehnya. Bermula malaikat itu. Habis tu apa? Ni dia nak cerita bilangan malaikat. Habis. Jadi kesimpulannya, Yahudi, cerita yang direka oleh Yahudi mengatakan Harut dan Marut itu merupakan malaikat, itu sebenarnya fakta yang menyalahi. Tidak begitu sebenarnya. Yang sebenarnya kata para ulama, Harut dan Marut itu orang soleh, manusia yang soleh. Pada awalnya dia soleh sehingga akhir dia mengerjakan maksiat, mengerjakan kelakuan yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh dikaitkan dengan malaikat. Bermula malaikat itu amat banyak. Ini nak cerita bilangan malaikat.
bermula malaikat itu amat banyak. Bilangan malaikat amat banyak. Tiada kita ketahui bilangan mereka itu melainkan Allah jua. Yang mengetahuinya bilangan malaikat. Secara umum kita wajib beriman malaikat ini amat banyak, tidak kita tak tahu bilangan sebenar melainkan Allah sahaja yang mengetahui. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya. Satu-satu itu 10 malaikat sahaja. Baik, pertamanya settle tuan-puan. Sebelum kita nak bilang tugas dia secara perinci, baik kita buat rumusan sedikit. Kemudian kita akan baca cepat kerana ini tugas-tugas simple saja. Kita dah belajar di tadika dulu. Baik. Jadi rumusan tentang cara beriman kepada malaikat ini, dia kita beriman kepada malaikatnya dalam dua bentuk. Jadi disebut oleh para ulama ataupun disebut oleh penulis kita ini. Yang pertama dalam bentuk yang ijmal, yang umum. Dia panggil beriman kepada malaikat secara ijmal, secara umum. Macam mana secara umum? Secara umumnya yang pertama, kita kena beriman malaikat ini satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, yang tidak diketahui bilangannya melainkan Allah sahaja. Itu secara umum. Kita beriman secara umumnya malaikat Allah Ta'ala mencipta makhluk yang bernama malaikat ini sangat banyak bilangannya, tidak diketahui secara spesifik melainkan Allah jua. Melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu secara umum. Baik, apa lagi yang kita beriman secara umum? Yang keduanya, ciri dia. Malaikat ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu, yang khusus. Apa dia ciri yang khusus? Yang pertamanya, malaikat ini dicipta daripada nur, daripada cahaya. Sebab itu dipanggil jisim yang latif. Jisim yang latif. Yang kedua apa? Ciri yang keduanya, malaikat ini dia maksum. Itu ciri yang kedua. Malaikat ini maksum, yang dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada melakukan sebaran bentuk kesalahan. Dia maksum, dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebaran bentuk kesalahan. Baik, yang ketiga, ciri yang ketiga, malaikat ini sentiasa setiap saat dan detik sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada satu masa pun malaikat dia tidak patuh ataupun dia tidak tunduk akur kepada arahan Allah. Dia dipanggil, ciri yang ketiga ini, malaikat ini dipanggil makhluk yang sentiasa. Bukan kita. Kita tak sentiasa. Kita banyak. Kita kadang-kadang naik turun graf kita. Turun, naik, makin tinggi, turun balik. Sederhana. Tu graf kita. Prestasi iman kita, prestasi panggil tindakan kita, dia turun, naik. Ada pun malaikat dia sama saja. Dia graf dia mendatar sampai kiamat. Dia sujud sampai kiamat. Ada yang rokok sampai kiamat. Kerana Allah memerintah dia ibadat dalam keadaan rokok. Sebab itu ciri yang ketiga, dia panggil malaikat ini sentiasa taat, sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah sampailah bila-bila. Itu dia panggil makhluk yang sentiasa taat kepada Allah. Dia tidak pernah tak taat walaupun satu masa. Tidak. Kita ni kadang-kadang kita taat, kadang-kadang kita tak, kadang-kadang kita buat pahala, kadang-kadang kita buat dosa, sama ada kecil ataupun besar. Itu kita turun naik. Ada pahala, ada dosa. Ada pahala, ada dosa. Itu kita. Ada taat, ada murka. Ada taat, ada murka. Ada taat, ada maksiat. Kita panggil taat, maksiat, taat, maksiat, taat, maksiat. Itu kita. Ada taat, maksiat. Taat, maksiat. Itu graf kita. Baik, ciri yang seterusnya, malaikat ini, dia tidak bercirikan ataupun tidak ada sifat kemanusiaan pada malaikat. Dia tidak ada sifat kemanusiaan. Tidak ada sifat kemanusiaan.
Dengan maksud apa? Maksudnya dia tidak ada nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tu dia panggil tidak ada sifat kemanusiaan bagi malaikah. Sebab tu dia tidak ada nafsu, tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Baik, itu ciri dia. Settle tuan-puan, itu secara umum. Dia sama aja secara umum, secara detail ciri ni. Cuma beza secara umum. Beza secara detail ni apa? Secara detail ini, baik, secara umum ada lagi satu lagi. Secara umum ini, kita hanya tahu, pertama tadi kita sebut secara umum, malaikat ini kita tahu bahawa bilangan dia sangat banyak, tidak diketahui melainkan Allah saja. Itu umum. Yang kedua, ciri dia. Yang ketiga secara umum apa dia? Yang ketiga secara umumnya ialah malaikat ini ada bagi malaikat itu tugas-tugas yang tertentu. Itu umum. Itu umum. Baik, yang kita kena tahu spesifik. Baik, bentuk yang kedua. Ini penting tuan-puan. Penting yang kedua. Tak lepas kita sakat tadika kalau kita tak belajar secara bermodul. Tak lepas kita belajar sekolah rendah. Kalau setakat kita hafal dan kita panggil apa? Hafal dan kita ingat tetapi kita tak faham, maka tak lepas tanggungjawab mengenal malaikat, beriman kepada malaikat secara perinci. Kenapa? Kerana bentuk yang kedua, beriman kepada malaikat yang kedua ialah secara spesifik, secara detail, secara tafsil. Ini secara tafsil yang mesti kita fokus, yang mesti kita cakna, yang mesti kita ambil tahu. Spesifik inilah tuan-puan, kita mesti membiasakan keluarga kita, biasakan anak-anak kita, biasakan isteri kita, kita sharing supaya dia bukan sekadar umum tetapi perlu kepada lebih pendetailan. Apa dia? Pendetailan ini tuan-puan, yang pertama kita kena tahu malaikat ini sangat banyak, tetapi yang wajib kita ketahui, kita tahu hanya 10 malaikat sahaja serta tugas-tugasnya. Kita kena tahu. Sebab tu kita nak masuk sekarang ni tugas para malaikat. Kita tak perlu ingat tapi kita faham. Kita faham malaikat ada 10 yang wajib kita tahu secara perinci nama dia dan juga tugasnya. Tak perlu kita hafal tetapi kita faham dan kita tahu. Itu penting. Yang kedua, ciri dia sama. Ciri-ciri malaikat itu sama saja yang kita sebut tadi. Ciri malaikat. Cuma yang paling pentingnya, kita kena tahu bahawa dia 10 malaikat ini yang wajib kita beriman. Malaikat ni banyak, tapi wajib kita beriman secara tafsil, secara detail, 10 malaikat sahaja. 10 malaikat sahaja. Ciri saya tak nak sebut kerana sama. Ciri-ciri malaikat sama dengan yang umum tadi. 10 malaikat ini, apa yang kita kena perincikan lagi, 10 malaikat ini, 4 ketua di kalangan mereka. Kita kena tahu. Ini perincian. 10 wajib kita tahu secara tafsil dan di kalangan 10 itu dia ada 4 ketua di kalangan mereka. Siapa ketua di kalangan mereka 4? Pertamanya ialah Jibril alaihi salam. Yang keduanya Mikail. Yang ketiganya Israfil ataupun Israfil dan yang keempatnya ialah Izrail. 4 ini tuan-puan, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, 4 ini merupakan ketua di kalangan 10. Dan di kalangan 4 pula ini yang menjadi leader, yang menjadi pengarah, yang menjadi ketua, semuanya ialah Jibril. Ya, tuan-puan, Jibril adalah ketua di kalangan 4 dan ketua di kalangan semua, dan semua di kalangan 10 itu dia ada 4 yang ketua. Okey, settle. Cuma ada tambahan sedikit. Selain daripada 10 dan selain daripada 4, diwajib kita beriman juga secara tafsil malaikat hamlatul arsy. Ini pun kena ada tambahan setengah kitab dia sebut. Iaitu kita kena beriman juga ada malaikat yang dinamakan hamlatul arsy. Hamlatul arsy iaitu malaikat yang menanggung arah sampai kiamat. Allah arahkan kepada malaikat ini, tugas dia hanya menanggung arasy. Dia akan patuh, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampailah kiamat. Dia akan tanggung arasy sampai kiamat. Dia akan menanggung arasy sampailah kiamat. Dia panggil malaikat hamlatul arsy. Yang menanggung arasy. Ada 4 malaikat sebelum kiamat dan ada 4 malaikat yang menanggung arasy selepas kiamat.
4 sebelum dan 4 selepas kiamat. Dia panggil arash. Baik. Ada satu lagi tumpuan, wajib juga kita beriman, iaitu malaikat. Ini tambahan. Wajib beriman secara tafsir juga malaikat hafazah, malaikat yang menjaga. Malaikat hafazah ni banyak tumpuan. Secara umum saja kita tahu. Malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga. Malaikat hafazah. Ada yang menjaga setiap makhluk, dia ada penjaga. Maksud dia apa? Penjaga itu Allah arahkan di kalangan malaikah. Bukan kiraman katibin. Itu kiraman katibin itu malaikat yang record, yang malaikat yang mencatat kebaikan kita. Baik, saya tuan itu saja. Baik, kita terus ekspreskan tugas. Tugas ni mudah saja, kita akan baca ekspres. Kita nak habiskan hari ni tugas 10 ni. Kemudian mula depan kita akan masuk terus kepada rukun iman yang ketiga. Rukun iman lain kita nak ekspreskan. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, bermula malaikat itu amat banyak, tiada kita ketahui bilangan mereka itu, melainkan Allah jua yang mengetahuinya secara umum. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya, dengan detailnya. Satu-satu itu 10 malaikat sahaja. Pertamanya daripada 10, mana dia? Jibril ataupun Jibrail. Boleh baca dua. Jibril ataupun Jibrail. Kerjanya, tugasnya membawa wahyu kepada nabi-nabi. Wahyu ini membawa syariat, membawa perintah. Membawa perintah kepada nabi-nabi, membawa arahan kepada nabi-nabi, membawa peraturan kepada nabi-nabi, membawa syariat kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan lagi kerja Jibril juga mentadbir, mengurus tiap-tiap perkara yang berlaku dalam alam ini. Ini kerja Jibril sangat luas. Bukan hanya menurunkan wahyu saja. Setengah kita tahu Jibril ni tugas dia menurunkan wahyu. Dah wahyu tak ada dah, nabi tak ada dah hari ni. Mana ada nabi lagi hari ni? Maka Jibril rehatlah. Itu pahaman kita. Adapun orang yang berkata Jibril sekarang ini habis kerjanya kerana tiada nabi-nabi dan rasul-rasul yang hendak dibawa wahyu kepadanya, maka adalah orang yang berkata demikian itu semata-mata jahilnya orang itu. Siapa yang cakap dia kata Jibril rehat dah sekarang, dia kata Jibril sebab tak ada dah nabi kita. Turun Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, maka tugas Jibril ni rehat. Sebab kita duk mengapa daripada tariqah lagi tuan-puan, daripada pasti lagi, daripada sekolah rendah lagi, Jibril ini membawa wahyu. Jibril ini menyampaikan wahyu. Tu saja yang kita tahu. Menyebabkan apabila Nabi tidak ada, wahyu tak diturunkan lagi, Jibril rehat. Jibril ni rehat. Maka pahaman begitu adalah pahaman yang jahil. Sebenarnya Jibril ni kerja dia sangat luas, iaitu mengurus tiap-tiap perkara yang berlaku di alam ini. Apa saja berlaku di alam ini, Allah tanjis apa-apa, maka itu tugas Jibril. Dan keduanya, malaikat kedua yang bernama Mikal ataupun Mikail, boleh baca dua. Tadi Jibril dengan Jibrail, ni Mikal ataupun Mikail. Kerjanya, tugas Mikal ini mentadbirkan rezeki, menguruskan hal ehwal rezeki segala makhluk dan menguruskan hujan, yakni menurunkan hujan dan lain-lain tugas mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas Mikail ini, antara ketua malaikat ini, dia mengurus hal ehwal rezeki, dan juga tugas dia, bidang tugas portfolio dia ialah menurunkan hujan. Jadi menurun hujan tu, itu portfolio di bawah bidang tugas Mikail. Tu Mikail. Dan ketiganya Israfil. Kerjanya, bidang tugas Israfil, tiup sangkakala. Ni tugas, bidang tugas Israfil tiup sangkakala. Israfil hari ni get ready je. Dia tak tiup lagi. Tiup hancur habis lah. Dia tak tiup. Panjangnya sangkakala ini, kata ulama, mula daripada masyrik ke maghrib. Dia besar. Sangkakala ni, tropik dia ni, sangkakala ini, panjang dia mula daripada masyrik
ke maghrib, daripada timur ke barat, timur ke ufuk barat. Dia punya besarnya sangkakala. Apabila mula bangkit Nabi, bila mula dia get ready, apabila mula bangkit Nabi, maka mula bersedialah Israfil ini pegang sangkakala. Bangkit saja Nabi, dia mula get ready untuk get ready, bersiap sedia untuk melaksanakan tugas dia. Makna apa? Maknanya tak lama dah. Bangkit saja Nabi, tempoh bangkit Nabi ni dengan kiamat tak lama. Sebab itulah tanda akhir zaman, bangkit Nabi itu tanda yang zahir. Bangkit Nabi kita, mulalah tanda zaman kita akan berakhir. Dunia ini tunggu untuk dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Tanda zahirnya, tanda awalnya apabila bangkit Nabi. Apabila bangkit saya Nabi, malah kerja Israfil, dia bersiap sedia untuk meniup sangkakala. Dia tak tiup lagi. Dan keempatnya, Izrail, kerjanya, bidang tugas dia, portfolio dia, mengambil nyawa tiap-tiap yang bernyawa. Itu tugas dia. Sama ada yang bernyawa itu manusia, ataupun jin, ataupun binatang, dan malaikah juga diambil oleh Izrail. Malaikah pun diambil oleh Izrail. Izrail ini saya tak sempat tuan nak cerita. Oleh kerana dalam kuliah kelas sebelum ini saya dah cerita, Izrail ini dia antara makhluk yang terakhir dia mati. Apabila dia semua dia bereskan, di hari kiamat kelak, tinggal dia saja. Dia ni orang yang akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Orang lain pun Allah Ta'ala mati, cuma orang panggil perantaraan ataupun secara zahirnya, ataupun asbabnya secara zahir, Izrail tugasnya. Walaupun yang paling kecil bernyawa itu hama ataupun kuman ataupun virus ataupun bakteria. Virus yang paling kecil tak nampak dengan mikroskop. Yang dibaca, yang dipanggil sekecil mikron. Bacaan dia mikron tu. Mikron tu dia kecil lah. 0.001, 0.002, 0.003. Itu dia panggil mikron. Tak nampak dengan mikroskop. Dan kuman yang sangat halusnya juga diambil oleh Izrail. Firmanullahu Ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Artinya turun malaikah dan Jibril pada malam Lailatul Qadar dengan titah, yakni dengan perintah Allah Ta'ala, dan suruh daripada Tuhan mereka itu, min kulli amr, artinya dengan tiap-tiap pekerjaan yang menqada, yang memutuskan akan dia, akan pekerjaan itu oleh Allah bagi tahun itu, hingga tahun hadapan, daripada ajal dan beranak dan rezeki dan lainnya. Jadi Allah berikan tugas semua. Itu dia panggil qaimatul asma, senarai nama yang sampai ajal pada tahun ini. Setiap tahun tu Allah akan berikan qaimatul asma, dia panggil list nama yang Izrail akan ambil nyawa ini. Allah akan berikan kepada Izrail, dah ada senarai nama. Siapa yang akan mati tahun ni, semua berada dalam list Izrail. Kita je tak tahu, Izrail dah tahu. Setiap tahun dia akan ambil list dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bagikan qaimatul asma, senarai list orang yang akan diambil nyawanya oleh Izrail. Sebab bidang tugas Izrail ini, dia melaksanakan mengambil nyawa. Maka setiap tahun pertahunan Allah akan berikan qaimatul asma, senarai makhluk yang akan ambil nyawa ataupun makhluk yang sampai ajal pada tahun tersebut. Dan diserahkan pada mentadbirnya, pada malaikat yang mengurus mentadbir itu, yang mengurus hal ehwal rezeki, hal ehwal ajal dan lainnya, kepada 4 malaikah. Jadi qaimatul asma ini diberikan kepada 4 malaikah yang ketua tadi. Diberi kepada Jibril, diberi kepada Mikail, diberi kepada Israfil dan juga Izrail. Dan diserahkan pada mentadbirnya, pada malaikat yang mengurus hal ehwal rezeki, hal ehwal ajal dan lainnya,
Mana dia? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail. Baik, sekali lagi tuan-puan. Dan kelima dan keenam. Daripada 10 malaikat itu Munkar dan Nakir. Munkar ni apa Munkar? Munkar ni soal. Tanya perkara kejahatan. Munkar ni dia akan tanya perkara kejahatan yang manusia lakukan di atas dunia. Ni soal Munkar Nakir. Kerja Munkar Nakir ni apa? Soal orang yang mati dalam kubur. Munkar ini dia soal benda yang jahat. Perkara kejahatan yang manusia lakukan atas dunia. Nakir ini pula dia akan tanya perkara kebaikan. Kedua-dua kita akan disoal. Dalam kubur nanti kita akan disoal oleh dua orang ini. Inilah interview yang sangat menakutkan. Get ready lah awal dengan info-info tentang agama kita tuan-puan. Sangat tak rugi dan sangat rugi orang yang tidak bersedia sebelum dia diinterview oleh Munkar dan Nakir. Yang saat itu tuan-puan, saat yang menakutkan. Kita ni kalau nak interview kerja pun tuan-puan, siapa yang nak minta kerja, interview nak minta kerja, interview nak minta tauliah, interview nak minta apa pun, kita pun dah rasa kecut perut, dah rasa gedebar, dah rasa apa ni, orang panggil apa tu, gabra. Dah rasa, walaupun kita tahu kadang-kadang kita juga rasa orang panggil rasa gemuruh, rasa gedebar, dia nak tanya apa, takut tak boleh jawab. Kita dah get ready macam-macam. Pun kita rasa juga tuan-puan. Bayangkan itu nak bertemu dengan peninterview yang akan interview kita. Benda yang kita tahu, kita dah get ready. Kita takut kita tak boleh jawab. Begitulah kita akan berdepan dengan saat yang menakutkan. Saat yang menggerumkan. Datangnya Munkar dan Nakir. Di dalam kubur, setelah mana kita dikambus, setelah mana kita ditanam oleh keluarga kita, mereka berjalan saja 3 langkah, maka datanglah malaikat Munkar Nakir ini yang akan melaksanakan tugas mereka untuk soal perkara yang jahat dan juga perkara yang baik. Bersedialah tuan-puan, soal-soal itu kita dah tahu. Antara soalan yang sangat-sangat kita tahu, Allah akan tanya, Man Rabbuka, ataupun Ma Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Mudah saja bunyi soalan. Kalau sekarang ni tuan-puan sangat mudah saja soalan itu. Tetapi ingat, bukan sekarang ini. Penentu dia tuan-puan mudah ataupun tidak berdasarkan pengetahuan kita sekarang berkaitan dengan Tuhan kita. Kerana dia akan tanya, Man Rabbuka? Man, siapa Tuhan kamu? Maksud kita kena tahu ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Baru kita boleh jawab dengan fasih. Bukan senang kita nak jawab Allahu Rabbi. Sekarang kita boleh jawab Allahu Rabbi. Tanya siapa pun. Tanya siapa Tuhan kamu? Dia boleh jawab Allahu Rabbi. Allah Tuhan saya. Siapa Tuhan kamu? Allah Tuhan saya. Sekarang ini mudah saja tuan-puan dia jawab. Tetapi dalam kubur bukan penentu untuk fasih ataupun tidak. Yang menjadi penentunya ialah bukan hafal, tetapi penentunya pengetahuan dia. Tahu dia ini berkaitan dengan ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Sebab itulah kenapa kita sangat kempen, sangat iklan, sangat kita ajak, sangat kita dakwah, sharing tak berhenti kita, supaya nak selamatkan diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita, muslimin muslimat, nak selamatkan mereka di dalam alam kubur, nak selamatkan mereka di alam alam akhirat, supaya mereka kenal siapa Tuhan mereka. Kenal dengan maksud kenal sungguh. Kenal bukan sekadar nama, tetapi kenal ciri-ciri dia. Bukan sekadar kenal nama. Siapa pun kenal nama tuan-puan. Tetapi kita nak bukan kenal nama, tetapi kenal musamma. Kenal ciri-ciri Tuhan yang bersifat dengan sekian. Itulah yang kita nak. Baik, settle. Dan kelima dan keenam, iaitu kelima Munkar dan keenam Nakir. Tugas dia kita tahu, kerja dan tugas bidan dia ataupun portfolio dia, soal orang yang mati dalam kubur. Dan ketujuhnya dan kedelapannya, Rakib dan Atid. Kerjanya, tugasnya, tugas Rakib dan Atid. Apa dia? Menyurat, yakni menulis ataupun mencatat ataupun merekod. Tu mencatat, menulis, merekod pekerjaan ataupun aktiviti tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf.
hingga mengeran, bukan mengaram tu tuan-puan, hingga mengeran waktu sakit sekalipun di surat dicatat juga. Nak ceritanya, hingga ni dia panggil apa? Nak mencerita sekecil-kecil benda direkod, dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid ini, walaupun suara menahan sakit, tu mengeram. Suara menahan sakit demam, tuan-puan, orang demam, setengah orang kan dia demam kuat sangat, panas sangat, demam, mengeran kesakitan. Bukan kata sakit, bukan, aduh, itu dah jelas. Aduh, sakitnya, aduh, demam lah, Allahu Akbar. Tu mengeram, itu dah jelas. Ini suara. Suara mengeram itu, demam. Orang tua-tua kan tuan-puan, dia demam sangat ketat ni, menggigil demam ni, panas. Itu mengeram. Pun direkod, dicatat. Apatah lagi bahasa-bahasa yang jelas, bahasa-bahasa takaburnya, bahasa-bahasa yang bangga dirinya, bahasa-bahasa mengumpatnya, bahasa-bahasa mengaibkan orangnya, bahasa-bahasa yang menjatuh dan mengaibkan orangnya. Masya Allah, itu jelas, direkod oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah nak berkata-kata ni, berhati-hatilah. Kalau kita kenal tugas-tugas malaikat, insya-Allah ada kesedaran hati kita sebelum kita berkata-kata. Berkata-katalah kebaikan saja, supaya Atid yang akan menulis kebaikan, malaikat yang menjaga sebelah kanan kita, dia akan menulis sebaran aktiviti, perkataan dan perbuatan kita yang baik. Last sekali, dan kesembilannya, ada lagi 10 bawah tu. Dan kesembilannya daripada 10 tugas para malaikat yang wajib diketahui secara tafsil, Malik, kerja Malik mengelola, yakni mengelola, mengurus hal ehwal neraka. Ini bidang tugas dia. Hal ehwal neraka diurus oleh Malik Zabaniyah. Seorang muka yang sangat bengis. Kita tengok dia pun kita dah pengsan, tuan-puan. Tengok Malik Zabaniyah ni dah tak kecup perut dah. Dah boleh pengsan. Apatah lagi dengan suara pekikan, dengan suara herdikan dia, pengsan, tuan-puan. Ini ganas tak ganas. Malaikat Zabaniyah sangat ganas. Gangster lah. Orang gangster ni, tuan-puan. Kononnya dah ganas. Malaikat Zabaniyah ni, herdikan dia itu boleh pengsan orang. Sekali dia herdip, sekali dia pekip, boleh pengsan ahli-ahli neraka. Bayangkan betapa bengis, betapa ganas muka dia. Dan ke-10-nya Ridwan, yakni Malik Ridwan. Kerja Malik Ridwan mengurus, yakni mengelola hal ehwal syurga. Dialah yang menjaga syurga, tuan-puan. Malaikat yang sangat-sangat orang panggil apa? Sangat-sangat manis. Orang tengok dia pun orang panggil apa? Cair dah. Ini syurga, itu ahli syurga, nikmat. Tengok malaikat pun nikmat. Belum masuk lagi. Belum masuk tempat nikmat. Tengok pun nikmat dah, tuan-puan. Soalun wallahu alam. InsyaAllah kita akan baca minggu depan, iaitu rukun iman yang keempat. Yang ketiga, macam mana percaya dengan segala kitab. Dia pendek saja kitab ni. Pendek-pendek pun dia 2 helai juga. 2 helai juga, pendek-pendek pun. InsyaAllah minggu depan kita habiskan. Kita nak express, tuan-puan, dia mudah saja. Rukun yang kedua, rukun iman kedua mudah, rukun iman ketiga pun mudah. Percaya kepada kitab, yang agak perlukan huraian sikit, percaya kepada Rasul. Itu ciri-ciri kerasulan. Itu kita akan fokus sedikit. Yang ni kita expresskan supaya kita cepat khatam. InsyaAllah tak lama dah. Dia ada 32 muka surat saja. Kita dah sekarang ni 22. 22. 8 muka surat saja lagi. Sebab ini yang simple saja, tak payah dah. Tapi simple pun kita kena tahulah. Dia punya poin-poin untuk kita faham. Yang pentingnya kita faham poin. Jadi kesimpulan ini, tuan-puan, apa yang kita nak kena tahu? Kita nak tahu secara beriman
kepada malaikat ini secara umum dan juga beriman kepada malaikat secara perincian. Secara terperinci ataupun secara tafsil, secara detail. Bukan detail sepanjang berjela, tidak. Detail itu dengan maksud lebih sedikit apa yang kita tahu berbanding dengan umum. Bilangan kita tahu, bilangan malaikat wajib kita tahu 10 serta tugas-tugas dia. Dan kita tahu pula 10 itu dia ada 4 ketua dan dia ada lagi tambahan iaitu malaikat yang hamlatul arsy ada 4 dan juga kita tak tahu bilangan hamlatul arsy ni tak apa. Yang kita tahu ada malaikat yang menanggung arah, itu saja. Berapa-berapa tak apa. Ada 4 sebelum, 4 selepas kiamat, itu tak apa. Dan juga ada malaikat hafazah, tu je kita tahu. Malaikat 10, ada 10 itu ada ketua dia, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan ketua sekaliannya adalah Jibril. Dan juga dia ada malaikat yang menanggung arash dan ada malaikat yang menjaga. Apa dua makhluk Allah Ta'ala ada penjaga, iaitu malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Dan apa lagi yang kita tahu? Yang kedua, kita kena tahu ciri. Kita tahu bilangan dia serta tugas. Yang kedua, kita kena tahu ciri-ciri malaikat. Itu saja tuan-puan hari ini, kesimpulan yang kita boleh buat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita diberi kepahaman yang bagus, kita diberi keberkatan ilmu kita insyaAllah, dan juga kita diberkati segala hidup kita, berkat harta benda kita, berkat masa kita, dan berkat usia kita. Paling penting tuan-puan, berkat usia. Mudah tuan-puan nak tahu. Berkat usia ni, ada orang tuan-puan 24 jam. Semua Allah Ta'ala beri 24 jam. Tetapi tuan-puan nak tahu berkat ataupun tidak masa kita, kita sempat meluangkan 24 jam itu walaupun sekejap untuk create pahala. Dan kita create pahala tu pula tuan-puan, kena ada induk dia. Kadang-kadang orang sempat, dia kata, oh saya sempat create pahala, saya sempat baca Quran, saya sempat buat sembahyang sunat, saya sempat sedekah. Tetapi yang menjadi induk, yang menjadi modal, yang kita nak nilai, ialah ilmu yang akan mengesahkan semua benda. Kalau tak sempat nak cari ilmu yang akan mengesahkan sedekah, yang akan mengesahkan sembahyang sunat, yang akan mengesahkan sembahyang wajib, yang akan mengesahkan iman dia, tidak ada nilai juga tuan-puan. Itu penilaian yang sebenar. Maksudnya tuan-puan, berkatnya umur kita, kalaulah 24 jam itu kita sempat, Allah beri kekuatan kepada kita untuk meluangkan masa, untuk mengisi, mencari modal, mencari ilmu, untuk pastikan amalan kita terbaik. Kerana bukan soal amalan, tetapi pastikan amalan kita berkualiti. Bukan soal sedekah, sedekah kita berkualiti. Bukan soal sembahyang sunat ratusan rakaat, tetapi sejauh mana kualiti sembahyang sunat. Memang lagi banyak, lagi bagus, tetapi kualiti yang perlu kita ambil, yang perlu kita fokus. Nak kualiti ibadat kita, mesti kita tahu ilmu tuan-puan. Sebab itulah usahalah kita, azamlah kita, iltizamlah kita, tekadlah kita, bulatlah tekad kita tuan-puan, untuk kita pastikan kita mencari, menambah ataupun upgrade kita punya ilmu. Kenapa tuan-puan? Kerana amalan kita sejauh mana level amalan kita berdasarkan kepada ilmu, level ilmu kita. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, standard amalan kita kualiti ataupun tidak, baik ataupun tidak, berdasarkan kepada kualiti ataupun standard ilmu yang ada pada kita. Sebab itulah sangat-sangat besar orang yang pahala, orang yang mencari ilmu, terutamanya ilmu basic untuk mengesahkan ibadat dia. Sebab itulah tuan-puan, orang yang kurang berkat umur dia, orang yang kurang berkat masa dia, 24 jam, semua manusia ada 24 jam, tetapi dia tidak sempat dalam masa 24 jam itu untuk mengisi masa dia, umur dia 24 jam, umur dia hari ini tak sempat untuk isi dengan ilmu, nak tambah modal, nak tambah ilmu, untuk pastikan amalan dia amalan yang berkualiti. Itulah minta jauh, wal'ayazubillah tuan-puan, minta jauh dengan Allah Ta'ala kita ini, sehingga dikalutkan dengan dunia yang tak sempat untuk kita improve, tingkatkan kualiti kita. Dunia itu bukan salah tuan-puan. Saya selalu sebut, takut orang silap pandang, silap tafsir dunia dan akhirat itu. Dunia itu apa dia? Aktiviti yang tidak boleh menghasilkan pahala di akhirat. Dunia lah walaupun rupa akhirat.
Walaupun baca Quran tuan-puan rupanya akhirat, tapi akan jadi dunia sekiranya baca Quran itu tidak boleh menjadikan pahala kepada dia. Mengajar nampak rupa akhirat bagus, ajar orang pula, ajar kitab pula, ajar ilmu syariat pula, ajar ilmu akidah pula, nampak rupa akhirat, tetapi kalau tidak ada pahala di sebalik mengajar dia, maka jadi dunia dia. Bukan nampak dunia ni kerja di pejabat saja dunia. Nampak dunia saja kerja jual tepi jalan, nampak dunia. Nampak dunia sini bisnes ligan sampai tengah malam pun tak berhenti menjual lagi, nampak dunia. Kalaulah aktiviti bisnes dia niat elok, sebab tu kena tahu niat. Hasilnya pahala tuan-puan, maka dinamakan aktiviti itu akhirat. Aktiviti itu akhirat. Begitu juga kita berjaga-jaga, nampak mengaji, nampak dunia, nampak akhirat, tapi kalau niat tak betul, mengaji nak tunjuk kita ni orang alim, mengaji ni kerana nak cari modal untuk nak berdebat dengan orang, mengaji ni nak tunjuk kita ni orang nampak kita rajin, maka tidak ada hasil di akhirat, menyebabkan itu kerja dunia. Kenapa kerja dunia? Kerana dia hanya tinggal sakat dunia, dia tak bawa pun di akhirat. Tidak ada ilmu, tidak ada pahala untuk kita bawa di akhirat. Maka itu dipanggil aktiviti dunia, tidak boleh dituai, tidak boleh dihasilkan di akhirat. Terima kasih tuan-puan, terima kasih sahabat-sahabat dan rakan-rakan semua atas majlis kita pada pagi ini, kerana mengimarahkan ataupun memeriahkan majlis pengajian online kita pagi ini. Dan terima kasih juga kepada, tak lupa kepada pihak penganjur, geng-geng anak muda kita, Syekh Nazrin, siapa lagi, Ustaz Farouk dan semua seangkatan, siapa saya sebut nama, geng-geng kawan-kawan daripada Ceras Baru, daripada Selayan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi dalam tajuk yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi. Afiq Tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.